Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, kita sambung topik kita dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan ya, iaitu unit 3 permainan, iaitu dalam kategori serangan dalam permainan bola baling. Okey, sebelum tu saya harap semua pelajar tingkatan 2 yang saya ajar ni dalam keadaan sihat ya. Dan saya harap semua pelajar ni lah bertenaga semua, memandangkan kita dalam pandemik COVID-19 ni kan. Okey, slide seterusnya adalah, okey, ada dua gambar yang saya paparkan dekat slide ni, iaitu gambar pertama adalah gambar apa tu? Okey, gambar tiang gol. Tiang gol, di mana tiang gol ada jaring dan juga tiang. Okey, nanti saya akan jelaskan lebih terperinci iaitu lebar tiang gol. Gambar seterusnya adalah gambar bola, di mana bola berwarna kuning, bola baling yang digunakan semasa waktu perlawanan ataupun waktu bermain bola baling lah. Itu bersaiz 2 dan juga 3. Okey. Seterusnya saya akan jelaskan lebih terperinci tentang apa itu bola baling. Okey, bola baling ini adalah merupakan permainan yang dimainkan oleh dua pasukan yang terdiri daripada 7 orang pemain sepasukan. Okey, dalam satu pasukan tu terdiri daripada 7 orang pemain sepasukan. 7 orang yang akan bermain di dalam gelanggang, iaitu salah seorang itu akan menjadi goalkeeper. Dan sebenarnya ada 12 player dalam satu tim. Okey, 7 orang yang akan bermain di dalam gelanggang, selebihnya akan menjadi player simpanan, iaitu pemain simpanan lah. Okey, seterusnya adalah kemahiran bola baling melibatkan kemahiran menghantar, menangkap, menggelecek, mengadang, mengacah dan juga kemahiran menjaga gawang. Ini adalah antara kemahiran asas dalam sukan bola baling. Okey, seterusnya adalah permainan ini melibatkan aspek kecergasan fizikal, terutamanya komponen ketangkasan, kekuatan otot dan juga kapasiti aerobik ya. Okey, ini adalah antara komponen kecergasan lah. Okey, tambahan pergelangan tangan adalah antara aspek utama lah. Adalah antara body yang memainkan peranan yang penting, iaitu pergelangan tangan, wrist, iaitu dalam bahasa Inggeris wrist kena kuat sewaktu bermain bola baling ni. Okey, sebentar ya. Okey, kita sambung semula, iaitu slide seterusnya berkaitan dengan gelanggang. Okey, gambaran gelanggang
bola baling, iaitu berbentuk segi empat tepat, di mana tiang gol kita nampak lebar tiang gol iaitu selebar 3 meter saja. Okay, dia tak macam tiang gol bola sepak. Kalau tiang gol bola sepak besar kan. Okay. Kalau besar panjang dia, panjang untuk garisan pemain simpanan adalah 4.5 meter. Okay. Di mana pemain simpanan akan berada di luar ni lah, garisan ni lah, akan menunggu untuk pemain di rakan pasukan akan keluar terlebih dahulu sebelum mereka pemain simpanan ni masuk ke gelanggang. Okay, ni adalah gambaran saiz, iaitu saiz bola baling, iaitu saiz 2 dimainkan oleh pemain wanita. Begitu juga saiz 3, berbeza saiz, iaitu saiz 3 dimainkan oleh pemain lelaki. Okey, ni adalah gambaran bola baling. Okey, slide seterusnya adalah hantaran atas bahu, iaitu balingan juara Dalam buku teks ditulis iaitu balingan juara. Okey, hantaran atas bahu ni adalah hantaran yang merupakan kemahiran yang sering digunakan dalam permainan bola baling. Hantaran ini menggunakan sebelah tangan dominan untuk melakukan hantaran dan biasanya digunakan semasa membuat balingan jarak jauh menuju ke sasaran, iaitu hantaran atas bahu ni lah. Sentiasa dilakukan untuk hantaran jarak jauh dan menggunakan tangan dominan, iaitu tangan kanan lah. Kalau saya, tangan dominan saya tangan kanan, iaitu tangan yang sering digunakan. Okay, ini adalah fasa di mana hantaran atas bahu dilakukan. Okay, terdapat 4 fasa di mana bola akan dihayungkan paras bahu dan menghayungkan ke atas sedikit, hayungkan dan beri kepada rakan sepasukan. Hantaran tepat ke sasaran ataupun untuk menjadikan gol lah. Okay, ini adalah, seterusnya adalah balingan juara, iaitu hantaran bawah lengan. Okay, hantaran bawah lengan hanya menggunakan sebelah tangan saja, iaitu menggunakan tangan dominan lah untuk membuat balingan. Hantaran ini sesuai untuk digunakan untuk hantaran jarak dekat. Okay, dia berbeza dengan hantaran bawah hantaran bawah ni, hantaran atas bahu. Okay, hantaran atas bahu ni menggunakan jarak jauh, berbanding dengan hantaran bawah lengan ni menggunakan jarak dekat. Okay, beza Ini adalah fasa di mana hantaran bawah lengan dilakukan. Ada 4 fasa di mana bola akan dihayungkan daripada bawah menggunakan satu tangan saja, tangan dominan, dan akan dihayungkan ke hadapan menuju ke tempat sasaran lah, ataupun passing kepada rakan sepasukan, hantar kepada rakan sepasukan. Okay, ini adalah gambaran di mana hantaran bawah lengan, hantaran bahu dilakukanlah semasa permainan, semasa game dimainkan lah. Okay, kita dapat lihat di mana hantaran bawah hantaran paras bahu akan dilontarkan dengan jarak yang jauh. Okay, kita dapat lihat Okay, rakan sepasukan akan menunggu dengan jarak yang jauh untuk dilontarkan bola baling dengan jarak yang jauh untuk rakan sepasukan menerima bola. Okay, seterusnya adalah hantaran sisi, di mana hantaran sisi ini dilakukan secara menyisi ke sasaran. Okay, dia akan serong sedikit badan. Okay, hantaran ini menggunakan sebelah tangan dominan untuk jarak yang dekat. Okay, ini adalah gambaran ataupun fasa di mana hantaran sisi dilakukan. Ada 3 fasa di mana badan akan menyisi, serong sedikit, dan tangan akan baling dengan kedudukan menyisi dan passing dan hantar kepada rakan sepasukan ataupun tempat sasaran lah. Okay, ini adalah seterusnya adalah balingan padu, iaitu hantaran aras dada. Okay, hantaran aras dada ni pula menggunakan kedua-dua belah tangan untuk hantaran jarak dekat. Okay, dia berbeza dengan hantaran sebelum ni.
iaitu hantaran paras bahu, hantaran menyisi dan juga hantaran bawah lengan menggunakan sebelah tangan kan. Okay, berbeza dengan hantaran aras dada ni. Hantaran aras dada ni dia akan menggunakan kedua-dua belah tangan untuk hantaran jarak dekat. Seterusnya adalah pemain perlu menggerakkan tangan dan siku dengan pantas ke hadapan sambil ikut lajak. Okay, hantaran aras dada ni juga merupakan hantaran untuk memberi kepada rakan sepasukan dengan hantaran yang lajulah supaya tim lawan akan tidak dapat merampas bola daripada daripada pemain untuk menjaringkan gol. Okey, tangan akan, ni contohnya. Okey, ni contoh bola, tangan akan siku akan dibengkokkan sedikit manakala bola akan absorb. Okey, semasa menerima bola, kita akan absorb bola tu supaya bola tak terlepaslah daripada tangan. Okey, dengan menggunakan kedua-dua belah tangan ikut lajak. Okey, ini adalah fasa di mana hantaran aras dada dilakukan. Terdapat 3 fasa. Okey, siku dibengkokkan dan beri kepada rakan sepasukan ataupun untuk beri kepada tempat sasaran lah. Okey, seterusnya lantunan wira, iaitu kemahiran hantaran lantun. Okey, apa yang ada dalam hantaran lantun ni? Hantaran lantun ni merupakan sebahagian daripada kemahiran hantaran dalam permainan bola baling. Okey, ni adalah antara kemahiran hantaran jugalah dalam permainan bola baling. Okey, hantaran ini digunakan untuk jarak dekat dengan cara melantunkan bola kepada rakan sepasukan. Okey, berbeza sedikit jenis hantaran ni, kemahiran hantaran ni dia melantunkan bola untuk jarak yang dekat supaya tim lawan tidak dapat merampas bola jika dilantunkan dengan jarak jauh. Sebab itulah dilantunkan dengan jarak dekat. Okey, ini adalah fasa di mana hantaran lantun dilakukan lah, iaitu 3 fasa. Okey, ini adalah gambaran di mana hantaran lantun menyisi dilakukan lah untuk jarak yang dekat. Okey. Seterusnya adalah gagah tangkas. Terdapat 2 kemahiran, iaitu kemahiran mengadang dan juga kemahiran mengacah. Ini adalah antara kemahiran jugalah dalam bola baling. Okay, saya pergi kepada kemahiran mengadang dahulu, di mana mengadang merupakan kemahiran mengawal pergerakan pemain lawan daripada menyerang atau menjaringkan gol. Okay. Melalui kemahiran mengadang, matlamat pihak lawan untuk menyerang dan menjaringkan gol mungkin tidak akan berhasil. Okay, ini lebih kepada defensif lah, iaitu pertahanan dalam permainan bola baling ni. Okay. Kemahiran mengadang ni akan dilakukan lah untuk pertahanan supaya penyerang tidak dapat menjaringkan gol. Okay, dengan melakukan blok. Okay, seterusnya adalah kemahiran mengacah. Kemahiran mengacah. Apa yang ada dalam kemahiran mengacah ni? Iaitu mengacah merupakan lakuan gerakan untuk mengelirukan pihak lawan. Okay, kemahiran mengacah memerlukan fokus dan tahap kepantasan yang baik untuk mengubah arah bagi mengelirukan pihak lawan dan untuk menjadikan gol. Okay, berbeza dengan kemahiran mengadang. Kemahiran mengacah adalah kemahiran di mana pemain akan mengacah pihak lawan untuk menjaringkan gol, untuk mendapatkan poin lah. Di mana kemahiran mengacah perlu ada dalam setiap pemain bola baling, terutamanya bahagian pivot, iaitu bahagian serangan lah, bahagian atas. Kemahiran mengacah perlu ni lah ada dalam kemahiran, iaitu dalam pemain bola baling ni, untuk tujuan menjaringkan gol. Okay, ini adalah teknik lakuan bagi mengadang dan juga mengacah, di mana mengadang ni adalah pertahanan bagi iaitu pertahanan, dan juga mengacah adalah penyerang, di mana mengacah akan mengatur
strategi untuk menjaringkan gol dengan mengacah lah, melakukan kemahiran mengacah. Tugas mengadang adalah membuat blok atau membuat mengadang lah dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Mengadang seperti ni, macam ni, mengadang supaya penyerang tidak dapat menjaringkan gol. Okey. Seterusnya last sekali adalah bolos gawang. Okey, apa yang ada dalam menjaring dahulu. Okey, apa yang ada dalam menjaring ni iaitu kemahiran menjaring merupakan kemahiran yang amat penting bagi seseorang pemain bola baling untuk mendapatkan jaringan dan seterusnya mencapai kemenangan. Okey, terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk menjaringkan gol. Okey, antaranya adalah jaringan atas kepala, jaringan lantun, jaringan junam dan juga jaringan sisi. Ini adalah antara kemahiran yang perlu ada dalam pemain bola baling, iaitu dalam hantaran iaitu dalam kemahiran hantaran jaringan hantaran sisi, hantaran atas kepala juga adalah antara kemahiran yang perlu ada untuk pemain menjaringkan gol. Seterusnya adalah bolos gawang, di mana ketika membuat jaringan, daya diperlukan bagi menambah kelajuan bola, kekuatan balingan dan ketepatan sasaran. Prinsip utama dalam kemahiran menjaring ialah keyakinan diri yang pertama, keseimbangan yang kedua, penumpuan iaitu fokus, yang ketiga menepati sasaran dan kecekapan mencari ruang kosong. Okey, di mana kita perlu cekaplah mencari ruang kosong sama ada kiri ataupun kanan supaya goalkeeper bolos lah terpedaya dengan kita punya acah lah, mengacah dengan kemahiran mengacah. Okay, ini adalah kemahiran menjaring, di mana ini adalah fasa-fasa iaitu teknik lakuan dengan menggunakan jaringan atas kepala, jaringan lantun dan juga jaringan junam. Okey. Ini adalah ringkasan. Okey, last sekali ringkasan daripada topik pada hari ini. Okey, saya ringkaskan ya. Iaitu bola baling ni adalah antara permainan yang memerlukan 12 pemain dalam satu tim, iaitu 7 pemain yang akan berada di dalam gelanggang, satu akan menjadi goalkeeper. Okey. Seterusnya dalam sukan bola baling ni terdapat banyak kemahiran asas bola baling yang perlu kita belajarlah, kita belajar ya, iaitu dalam kemahiran menangkap, menggelecek, mengadang, mengacah, menjaga gawang, kemahiran menghantar, kemahiran menjaring. Okey, dalam kemahiran mengadang ni kita perlu tahu ya murid-murid, kemahiran mengadang lebih kepada defensi iaitu pertahanan. Di mana pertahanan perlu mengawal pergerakan lawan daripada menjaringkan gol. Berbanding dengan mengacah ni lebih kepada pivot, iaitu bahagian serangan lah. Bahagian serangan pemain tu perlu ada kemahiran mengacah. Untuk kemahiran mengacah ni tujuan dia adalah untuk mengelirukan pihak lawan, iaitu defensi lah. Mengelirukan pihak lawan supaya penyerang tu dapat menjaringkan gol. Okey, terdapat banyak kemahiran cabang dalam kemahiran menghantar, iaitu kemahiran atas bahu, kemahiran bawah lengan, kemahiran aras dada, kemahiran lantun dan kemahiran menghantar sisi. Okey. Dalam kemahiran menjaring juga terdapat 4 dalam kemahiran menjaring, iaitu kemahiran menjaring atas kepala, kemahiran menjaring secara lantun, kemahiran menjaring junam dan juga kemahiran menjaring secara sisi. Okey murid-murid, okey pelajar, okey setakat itu saja topik, iaitu dalam minggu ni dalam topik permainan bola baling kategori serangan. Okey, saya harap pelajar semua dapat mempelajari dan juga buat di rumah lah apa yang saya bincangkan tentang kemahiran-kemahiran yang ada dalam kemahiran asas bola baling ni. Okay, saya harap pelajar sebelum saya tutup
sebelum saya sebelum saya tutup slide saya ni, saya harap pelajar akan membuatlah tugasan yang saya akan beri, iaitu 10 saja soalan, di mana saya akan beri link Google Form mana pelajar akan mengisilah, menjawab soalan yang saya berikan dengan baik. Pelajar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.